kerja sebagai Menteri Pertahanan untuk menjaga keselamatan negara bukanlah satu Hollywood movie, tapi satu kerjaya yang amat serius. Sebab kita menjaga Kementerian Pertahanan yang tugas utamanya ialah untuk melindungi dan mempertahankan kedaulatan dan keselamatan negara daripada sebarang ancaman. Dan ini melibatkan kerja yang amat serius. Kerana kalau ada sesuatu yang berlaku, biasanya Kementerian Pertahanan ini amat tenang. Tapi kalau berlaku sesuatu, dia jadi terlalu serius. Barangkali kalau tanya saya apakah peristiwa yang paling getir dan paling serius dalam 14 tahun saya di Kementerian Pertahanan, saya boleh kata bahawa insiden Al-Maunah di Greek, apabila sekumpulan telah mencuri begitu banyak senjata dari kamp kita di Greek, dan jadi satu peristiwa yang telah menggegarkan negara. Itulah yang paling getir dalam hidup saya, dan alhamdulillah ia berakhir dan berkesudahan dengan satu keadaan di mana kita berjaya menyerah ataupun memujuk mereka untuk menyerah diri. Saya telah minta pada Yang Amat Berhormat dan Menteri pada ketika itu, Tun Mahathir sebagai Perdana Menteri, bahawa saya minta supaya saya berada di barisan hadapan. Saya tidak dibenarkan pergi terlalu ke depan, sebab pegawai-pegawai tentera kata Menteri Pertahanan tak boleh pergi terlalu depan ni. Tapi saya ada di sekitar, tak jauh daripada tempat kejadian Esau itu. Dan saya masih ingat lagi, saya berdepan dengan pilihan, walaupun Menteri Pertahanan sepatutnya, you're not supposed to be in operational command sebenarnya, tapi oleh kerana insiden Esau itu terlalu politikal, melibatkan kumpulan fanatik dan ekstrim, maka saya ambil keputusan untuk berada di sisi pegawai-pegawai tentera, kerana dalam apa-apa keputusan pun kita mesti ambil kira aspek political sosialnya. Kalau tidak, ianya boleh membawa kesan yang buruk pada kerajaan dan juga kepada ATM. Saya masih ingat lagi pegawai-pegawai tentera pada masa itu mendesak saya supaya bagi green light nak serang kubu Al-Maunah. Tapi saya beritahu bahawa tunggulah sampai saat-saat akhir, saya kata. Kerana kalau kita serbu terlalu awal, mungkin ramai yang akan terkorban. Dan kalau ramai yang terkorban secara serentak, berpuluh-puluh orang di seluruh negara dikebumikan secara serentak, saya dapat lihat dan saya dapat bayangkan perasaan emosi dan sentimen akan meluap-luap, dan ini membawa kesan kepada sikap mereka terhadap ATM dan kerajaan. Pada ketika itu, kesabaran sebenarnya memberi satu kelebihan pada kita. Dan alhamdulillah, berkat kita sabar, akhirnya
mereka telah menyerah diri dan tidak ada seorang pun yang terkorban. Walaupun ada percubaan yang mungkin kalau tidak ketangkasan Jeneral Zaini barangkali berlaku sesuatu yang tidak diingini. Namun semuanya berakhir dengan baik dan ATM pun dapat pujian kerana kita telah menyelamatkan satu keadaan yang potensinya amat dahsyat dan kesannya amat buruk kepada negara kita. Walaupun tidak ada body bags yang turun dari bukit Sauk itu, tetapi yang penting sekali ialah kita mempunyai kebijaksanaan untuk menangani sesuatu situasi yang amat serius. Saya menyebutkan cerita ini kerana dari segi perspektif ATM, kita mesti merupakan angkatan yang versatile menghadapi apa jua keadaan dan situasi, kerana dunia berubah. Dunia tidak seperti masa dahulu dan ATM akan berdepan dengan pelbagai-bagai situasi yang setengah daripadanya tidak merupakan keadaan dan situasi yang pernah kita lalui ataupun dalam buku latihan yang telah diterapkan kepada kita dalam masa kita berlatih sebagai seorang pegawai negeri.